Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bertemu kembali kita pada siri mempelajari pendidikan syariah Islamiah tingkatan 4. Pada siri kali ini kita akan mempelajari berkenaan dengan wasiyah. Siri ini kita akan memahami pengertian wasiyah dari sudut pertama, dari sudut bahasa, dan pengertian wasiat yang kedua dari sudut istilah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan mempelajari juga rukun dan syarat wasiyah. Baiklah para pelajar, sebelum kita memahami pengertian wasiat itu apa, jadi kita baca dahulu berkenaan dengan kalam baginda, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن أبيه قال مرضت بمكة مرضا فأشفيت منه على الموت فآتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر؟ قال لا. قال قلت الثلث؟ قال الثلث كبير. إنك إن تركت ولدك أغنياء خير إن تتركهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. Artinya daripada Amir bin Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, daripada bapanya berkata, aku telah sakit teruk di Mekah, kemudian aku sembuh daripada sakit yang boleh membawa maut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa melawatku. Kemudian aku bertanya kepada baginda, wahai Rasulullah, aku mempunyai harta yang banyak dan tidak ada akan mewarisinya melainkan seorang anak perempuanku. Adakah boleh aku menyedekahkan 2/3 daripada hartaku? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh. Bagaimana jika separuh? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh. Aku berkata, jika 1/3? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, 1/3 itu sudah banyak, dan sesungguhnya lebih banyak kamu meninggalkan kepada anakmu kekayaan daripada meninggalkan mereka dalam kemiskinan, yakni meminta-minta daripada orang lain. Sesungguhnya harta yang dibelanjakan olehmu akan diberi pahala walaupun sesuap makanan kepada isterimu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Baiklah, apakah tuntutan hukum berdasarkan hadis ini? Amalan wasiat merupakan satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan pada zaman Nabi SAW telah dipraktikkan amalan ini dalam kalangan para sahabat, iaitu Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Wasiat mempunyai persamaan dengan pusaka kerana kedua-duanya berkuat kuasa selepas kematian. Ketika Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu hendak mewasiatkan 2/3 hartanya, Rasulullah SAW menegahnya. Dalam hadis tersebut telah diterangkan tentang qadar wasiat yang tidak boleh melebihi 1/3 harta. Pelaksanaan wasiat membolehkan seseorang ahli waris keluarga terdekat yang terhijab daripada mewarisi harta pusaka oleh sebab tertentu menerima harta si mati. Pengertian wasiat yang pertama dari sudut bahasa iaitu berpesan. Dari sudut istilah, para pelajar beri perhatian, iaitu pesanan yang dibuat oleh seseorang kepada seseorang
yang lain supaya melakukan kebaikan terhadap harta yang dimiliki selepas pemberian wasiat, selepas pemberi wasiat meninggal dunia. Baiklah, sebelum kita mengetahui rukun dan syarat wasiat, sekali lagi Ustaz ulang semula definisi wasiat dari sudut istilah ataupun dari sudut syarak. Iaitu yang pertama, pesanan yang dibuat oleh seseorang kepada seseorang yang lain. Untuk apa? Supaya melakukan kebaikan. Kepada apa? Terhadap harta yang dimilikinya. Bila? Selepas pemberi wasiat meninggal dunia. Para pelajar yang dirahmati Allah, rukun wasiat itu, ingat, ada 4 perkara. Pertama, al-musi. Kedua, al-musalahu. Yang ketiga, al-musabihi. Dan yang keempat, al-ijab wal-qabul. 4 perkara. Al-musi, al-musalahu, al-musabihi. Dan yang keempat, al-ijab wal-qabul. Setiap rukun mempunyai syarat-syarat yang tertentu. Baik, rukun yang pertama iaitu pewasiat ataupun yang dipanggil al-musa. Pewasiat terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu yang pertama individu dan yang kedua institusi. Syarat bagi rukun yang pertama ialah pewasiat hendaklah pemilik harta secara pemilikan sempurna. Yang kedua, syarat yang kedua baligh. Syarat yang ketiga berakal. Syarat yang keempat pilihan sendiri, tidak dipaksa. Pilihan yang kelima tidak berada dalam keadaan nazak. Dan yang terakhir cerdik, mempunyai kelayakan untuk mengurus harta yang dipanggil sebagai ahliyatut tasarruf. Rukun yang kedua juga mempunyai syarat yang tertentu. Rukun yang kedua dipanggil al-musalahu, iaitu penerima wasiat. Yang pertama diketahui dengan jelas. Yang kedua, syaratnya mempunyai kelayakan untuk memiliki dan mengurus harta. Yang ketiga, bukan seorang pembunuh kepada pemberi wasiat. Dan yang keempat, iaitu bukan orang kafir. Dan terakhir, bukan ahli waris. Rukun yang ketiga pula iaitu dipanggil al-musabihi, iaitu harta yang diwasiatkan. Syarat dia, harta yang boleh dijadikan harta pusaka seperti rumah dan tanah. Harta yang bernilai pada syarak. Harta kepunyaan pemberi wasiat. Harta yang bersih daripada unsur haram. Dan yang terakhir, harta itu tidak melebihi 1/3 harta pemberi wasiat. Dan rukun yang terakhir, yang keempat, yang dipanggil sighah, iaitu ijab dan qabul. Ijab dan qabul. Syarat dia, pertama boleh menggunakan lafaz sarih, yang ini jelas, atau kinayah secara kiasan. Kemudian yang kedua, qabul mesti diterima jika penerima wasiat individu. Jika institusi, tidak disyaratkan qabul. Dan yang ketiga, qabul tidak disunatkan pada masa tertentu. Dan terakhir, qabul tidak disyaratkan dengan segera walaupun pewasiat telah meninggal dunia. Baiklah para pelajar, sebelum kita mengakhiri kelas kita pada hari ini, sekali lagi Ustaz ulang semula pengertian wasiat yang kita pelajari pada hari ini terbahagi kepada 2, bahasa dan istilah, dan ianya juga terdapat rukun dan syarat wasiat. Bertemu lagi kita pada siri akan datang insya-Allah. Sehingga jumpa lagi. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan bertemu siri akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.